salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhal bil qada wa tanfad bil quraba tuktab bil khawaij wa tunali biraghaib wa khusnul khawatim istasqal hamamil karim wa ala alihi washabihi fi kulli lamhati wa nafasin ba'da di kulli ma'lumilak. Allahumma adnal haq haqqa warjukna tiba'ah wa adnal batilan batila warjukna tinabah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah. Wa qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yusma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul khafilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana dengan limpah dan kurnianya kita masih diberikan Allah Ta'ala nikmat yang sebesar-besarnya nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kan kita orang yang dipilih terawal untuk datang dan hadir ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi dipilih terawal untuk mendapatkan saf-saf yang depan. Alhamdulillah, dengan izin, limpah dan kurnianya, kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Yang majlis ilmu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salakan tariqan yaltamasu bihi ilma sahalallahu bi tariqan ilal jannah." Siapa yang berjalan daripada rumah, baik di jalan kaki, naik basikal, motosikal, naik kereta, tak kira naik lori ke apa, sampai ke majlis ilmu, perjalanan dia itu Allah akan mudahkan baginya untuk masuk ke dalam surga. Muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Rasanya sebab kali pertama pertemuan saya hari ini pada hari Sayyidul Ayam, pada penghulu daripada segala hari, rasanya ingin rasa hati nak ta'aruf sikit untuk supaya tuan-tuan kenal sama-sama. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, nama saya diberi seperti mana yang telah ditunjukkan di dekat kaca TV sana tuan-tuan. Nama saya Syahril bin Osman. Berasal daripada Kampung Kuantan, Raja Kelang. Umur saya setakat ni dah 46 tahun. Dan ada isteri 4 orang anak. Mudah-mudahan kita semua diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik.
Tengah hari ini saya nak mengajak kepada tuan-tuan sekalian sedikit nak berkongsi membaca kitab. Nah, saya suka baca kitab. Jadi kalau kita baca kitab ni tidak banyak melencong atau melarak atau menyeleweng ke mana-mana. Eloklah kita berpandukan menuntut ilmu ini dengan cara membaca kitab. Supaya berpandukan dengan panduan yang seelok-eloknya. InsyaAllah mudah-mudahan bila kita baca kitab, orang pun tak marah dengan kita. Muslimin sidang Jumaat rahmat sekalian. Baik. Kitab yang saya baca hari ini, tuan-tuan, kitab yang bertajuk 50 tanda-tanda orang munafik. Masya Allah, bimbang-bimbang takut-takut kita ada di dalamnya nanti. 50 tanda-tanda orang munafik yang dikarang oleh Dr. Hanafi Muhammad, yakni cetakan yang dicetak oleh Al-Hidayah. Maknanya kitab yang iktiraf di dalam Malaysia. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat amat sekalian, tanpa membuang masa lagi, rasanya tak habis kita baca sampai 50, berapa habisnya saja nanti. Kata pengarang kitab ni yang bagian yang pertama, dia kata malas beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ingat molek-molek tuan-tuan, apa katanya? Kata pengarang kitab kita ni, malas beribadat kepada Allah itu ciri-ciri orang munafik. Agak-agak di mana kata? Malas ke rajin? Sekiranya rajin, mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Tapi sekiranya malas, tuan-tuan, wala'udzubillah. Malas macam mana? Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, macam mana nak kenal munafik? Macam mana nak kenal orang munafik? Sedangkan mereka dan kami semua sembahyang di belakang kamu. Kata sahabat, tuan-tuan, macam mana tuan-tuan nak kenal orang munafik? Adakah kita tuding jari? Dia ni malas, ini munafik. Tak boleh. Tak boleh. Dah. Tapi yang pasti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak kenal orang munafik ni kamu lihat. Orang ni malas subuh berjemaah dan malas isyak berjemaah. Macam kita macam mana? Subuh kita di mana pagi tadi? Ikut sujadah bersama dengan imam ke tak? Tuan-tuan, kata Nabi, siapa yang malas subuhnya berjemaah dan isyaknya berjemaah, dia ni orang munafik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ciri-ciri munafik. Macam kita macam mana? Apa munafik-munafik ni? Apa makna munafik? Makna munafik tadi, dia mengaku diri dia selaku orang Islam, tetapi rupa-rupanya menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Kita semua orang Islam, tetapi kita menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Diajak ke arah Islam, dia kata, tak sesuai, ini bukan zamannya. Ikut Islam mundur nanti. Kita ajak pakai serban seperti mana Tuan nama apa tuan? Ya? Din. Di mana abang Din kita? Diajak pakai serban. Macam-macam diajak pakai serban ni, macam-macam dia kata. Saya bukan jemaah tabligh, saya tak biasa. Nak tunggu jemaah tabligh. Pakai serban ni tuan-tuan, di mana-mana kita menyebut orang yang memakai serban dan memakai sugi. Bersugi. Pahalanya dibanding orang yang tak pakai 70 kali lipat ganda. Masya Allah Abang Din. 70 kali lipat ganda daripada yang tak pakai. Takkan kita tak mau? Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Baik, kata pengarang kitab ni, konsep malas beribadat yakni mencakupi apabila seseorang tadi malas mengerjakan salat. Orang ni malas mengerjakan salat, itu konsep malas ibadat tadi, tergolong di dalam golongan orang munafik. Baik. Wajar asih naik. Asih. Naik. Masya Allah. Kita tengok sendiri. Tunam ki?
Naam. Alim. Pojor naik. Jemaat pojor naik. Ada. Pojor. Jemaat. Surau. Masya Allah. Tonton muslimin dan muslimat sekalian. Dan kata pengarang kita ni, konsep malas beribadat mencakupi apabila seseorang tadi malas mengerjakan solat. Dia solat satu hari, hari Jumaat saja bayar. Subuh tak ada, Johor tak ada, Asar tak ada, Maghrib Isya tak ada, Jumaat saja. Pasal apa? Mau rehat. Kilang bagi rehat. Ada. Kalau ada di kalangan kita yang melakukan perkara apa yang telah disebut oleh pengarang kita ni, tuan-tuan, itulah ciri-ciri orang munafik. Dan katanya lagi, apa katanya tadi? Malas mengerjakan solat. Solat yang macam mana? Jangankan yang sunat-sunat, yang fardu pun, tuan-tuan, yang fardu pun tak sampai kita untuk mengerjakan cukup untuk 5 waktu. Ciri-ciri orang munafik ni, kata pengarang kita ni macam tu, tuan-tuan. Jadi di mana tempat kita? Subhanallah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kali pertama memang saya jumpa AJK semua suruh penuhkan sop-sop yang depan macam ni. Sebab apa? Orang yang rugi, orang yang datang awal, dia tak ambil sop depan orang yang rugi. Dan dia datang awal tapi dia tak ambil sop depan, rugi. Siapa lagi yang rugi? Dan orang yang rugi apabila masuk ke dalam masjid, dia tak buat tahiyatul masjid, rugi. Siapa lagi yang rugi? Orang yang dah datang majlis ilmu, duduk majlis ilmu tak niat iktikaf, rugi. Dah niat iktikaf ke belum? Nak kena niat iktikaf. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, muslimin sidang Jumaat umat sekalian, baik. Itu kata pengarang kitab. Yang seterusnya, siapa tadi mereka yang malas beribadat kepada Allah Ta'ala? Mereka itu yakni malas beribadat mencakupi apabila seseorang tadi malas mengerjakan solat, segan untuk menempatkan diri di pada saf yang pertama. Macam tuan-tuan. Ciri-ciri orang munafik ini, dia segan nak dapat saf yang pertama. Segan dia nak duduk di saf yang pertama. Ini kata pengarang kita ni. Macam kita macam mana? Tuan-tuan. Kata pengarang kitab ni, ciri-ciri orang munafik, dia segan nak dapatkan saf yang pertama. Dia segan, malu, tak mau, tak suka duduk di saf yang pertama. Itu ciri-ciri orang munafik. Allah Rabbi, tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan apa kata pengarang kita ni lagi? Tuan-tuan, selepas dia enggan menempatkan saf pada saf yang pertama tadi, ada, alhamdulillah, AJK memang suruh, halau memang suruh penuhkan depan itu semua. Subhanallah, tuan-tuan. Jarang-jarang buat macam ni. Saya pusing satu masjid ke satu masjid, tak pernah tengok macam ni. Dah biasa berterabur semua. Sini, subhanallah. Baik, yang seterusnya. Enggan yakni mencari ilmu pengetahuan dan berat untuk melangkah untuk menghadiri majlis-majlis kebajikan. Tengok nanti. Khatib hari ini, khutbah nanti tajuknya pemimpin dan ilmu. Dah, pemimpin dan ilmu. Kata pengarang kitab ni, ciri-ciri orang munafik, dia enggan mencari ilmu pengetahuan. Lepas ni sepatutnya tak payah disuruh untuk penuhkan saf depan. Selepas kita dengar apa yang telah disebut oleh pengarang kitab kita ni. Apa tadi? Ciri-ciri orang munafik, dia malas untuk memenuhkan saf-saf yang depan. Lain kali berebut kita. Tapi jangan pula di tempat-tempat imam yang dah ditulis ni kita redah ke situ. Sebab kosong, kita tengok kosong. Dan ini dah disediakan untuk memang petugas. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian.
Yang keseterusnya dia kata tadi, ciri orang munafik enggan mencari ilmu pengetahuan. Diadakan majelis ilmu, dia memang lari. Memang tak mau, memang tak suka. Memang tak suka. Dia jenisnya tuan-tuan muslimin sedang jemaah sekalian, tak suka duduk majelis ilmu. Dia suka duduk bersembang, mengumpat macam tu je. Sedangkan majelis ilmu ni Nabi sebut. Seperti mana yang saya sebut awal-awal tadi, man salaka tariqan yaltamasu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majelis ilmu saban hari setiap hari, orang ini Allah Ta'ala akan permudahkan baginya jalan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi jarang-jarang kita datang majelis ilmu. Malas kita datang majelis ilmu. Tak berapa suka ustaz. Ustaz ni keras sangat. Ada ustaz yang keras. Datang pula ustaz yang lembik. Tak berapa suka ustaz. Dengar kuliah ustaz ni mengantuk. Macam-macam alasan tuan-tuan. Itu yang biasanya berlaku. Baik, yang seterusnya dia kata muslimin sidang Jumaat sekalian, mereka itu enggan melangkah untuk menghadiri majlis-majlis kebajikan. Ada gotong royong dan seumpamanya majlis kebaikan semua, enggan untuk datang ke majlis-majlis kebajikan. Itulah ciri-ciri orang munafik. Tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik sama-sama mengerjakan salat bersama baginda, tetapi mereka itu malas dan tidak menampakkan kesungguhannya. Pada zaman Nabi, orang sembahyang semua di belakang Rasulullah, tapi mereka tak nampakkan kesungguhannya. Dah tahu ada saf depan tadi kosong, kita bagi ke orang lain, kita hulur tangan kita. Ada pernah tengok tak? Saf depan kosong, kita hulur tangan kita. Ya Karim, sepatutnya sanggup berebut kita. Bayar, bawa duit 1,000. Dia bagi tahu dekat. Dia ni tadi Halim ni, Halim. Halim. Bagi tahu dekat Halim ni. Contoh tak? Sebab dia warga Bangladesh, kita bagi dekat dia 1,000. Halim, belakang duduk saya kasih 1,000 mau. Saya duduk sini mau. 1,000 saya kasih wang. Awak sana belakang mau. Saya sini mau duduk depan mau. Dia mau duit tengok. Dia nak duit. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, tukar saf. Kita nak dapat saf depan, kita bayar 1,000 biar duduk belakang. Sepatutnya macam tu. Kalau kita tahu. Tapi kita tak nak berebut saf depan. Nak duduk belakang-belakang juga. Sebab apa? Senang nak lari. Senang dekat tiang-tiang lagi. Dan tuan-tuan muslimin sidang Jumaat yang rahmati Allah. Inilah yang disebut oleh pengarang kitab ni firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salah qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah. Dengar melek-melek. Orang munafik itu menipu Allah, sedangkan Allah menipu mereka, membalas tipuan mereka apabila mereka berdiri hendak salat. Mereka itu yakni berdiri dengan malas serta riak terhadap manusia, dan mereka itu tiada mengingati Allah melainkan hanya sedikit. Orang munafik ni, dan dia malas mengingati Allah Ta'ala. Dia enggan untuk ingat Allah Subhanahu wa taala sedikit. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Mereka itu sedikit ingat Allah, lalu mereka digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam golongan orang yang fasik. Allah Taala bagi tahu. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Yang seterusnya kata pengarang kitab kita ni. Orang munafik jika datang ke masjid, dia akan memilih saf yang paling akhir. Masya Allah. Kena tak kita kadang-kadang? Orang munafik bila datang ke masjid, dia akan pilih saf yang akhir. Sedangkan saf depan masih ada kosong. Sengaja kita ambil saf-saf belakang. Tuan-tuan, ini kata pengarang kitab kita ni. Dan saya ulang balik. Orang munafik jika datang ke masjid, dia akan memilih yakni saf yang paling akhir.
sehinggakan tidak memahami apa yang telah dibaca oleh imam. Iaitu dia kata solat yang tidak menghayati pengajarannya. Allah Rabbi, tuan-tuan. Disebut di dalam hadis solat yang kita hari-hari kita buat 5 waktu ni, tuan-tuan. Pahalanya banyak mana? Pahalanya banyak mana solat yang kita lakukan? Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahala yang kamu perolehi di dalam sembahyang sebanyak mana pahala yang kamu faham. Banyak mana faham kita dalam sembahyang kita? Bermula mengangkat takbir sampai salam nanti, yang mana yang banyak faham kita? Daripada mengangkat takbir Allahu Akbar, itu kalau betul sebutan Allahu Akbar. Terkadang orang angkat takbir Allahu Akbar macam betul. Dia bukan huruf alif. Jadi waw. Allahu Akbar. Sepatutnya Allahu Akbar. Akbar. Allahu Akbar. Kan tak sama tu? Kata Nabi, tuan-tuan, banyak pahala yang kita perolehi daripada sembahyang itu, banyaknya faham yang kita baca. Banyak mana yang kita faham baca? Contohnya. Contoh. Dan tahiyat akhir nanti. At-tahiyatul. Apa maknanya? Kalau tak dapat, tak faham kita, berarti yang itu tak dapat ganjarannya. Yang mana kita faham? Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar. Itulah yang dapat. Yang lain kalau tak faham, tak dapat. Ni solat. Inilah golongan munafik tadi. Dia suka duduk di belakang-belakang sehingga kan tak faham apa yang dibaca imam. Bahkan yang dibaca sendiri dia tak faham. Allahu Rabbi, tuan-tuan muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu pasal, tuan-tuan, khatib nanti akan sebut tajuk khutbah kita hari ini, pemimpin dan ilmu. Ilmu ni penting. Yarfa'illahul ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah Ta'ala sebut. Orang beriman ini, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, dan berilmu pengetahuan, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat derajatnya. Tuan-tuan, orang yang berilmu pengetahuan, Allah akan angkat derajatnya. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan angkat derajatnya. Contohnya, tuan-tuan, bila kita sudah berilmu pengetahuan, beriman kepada Allah Ta'ala, bangkit tengah malam tadi. Dan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Tengok Allah Ta'ala bagi tahu. Siapa yang mendirikan solat malam tadi, solat 2 rakaat, solat tahajud 2 rakaat aja, Allah Ta'ala akan letakkan di tempat mereka itu maqam yang tertinggi. Tapi tak bangun juga. Sebab apa? Tuan-tuan, ilmu tadi. Dan sebab ilmu tadi. Nanti khatib akan sebut perkara berkenaan tentang ilmu pengetahuan. Macam mana pula kepimpinan yang perlu dan kita pilih tak lama lagi. Khatib kan sebut nanti. Ciri-cirinya macam mana? Allah Ta'ala sebut allazina immakanahum fil ardi aqamus salah wa atuz zakah dan wa amaru bil ma'ruf wa nahu anil munkar walillahi akibatul umur. Allah Ta'ala sebut ciri-ciri mereka yang boleh kita jadikan pemimpin. Ciri-cirinya mereka itu mendirikan sembahyang dan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Dia pula buat perkara yang baik. Allah Ta'ala akan bagi tahu nanti semua, tuan-tuan, berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Baik, yang seterusnya, muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Yang mana jam yang betul ni? Ada pengumuman tak? Sikit lagi boleh? Sikit lagi boleh? Boleh, Tan? Boleh, ya? Baik, yang kedua, lupa kepada Allah Ta'ala itu ciri-ciri orang munafik. Orang munafik yakni memiliki sifat kemunafikan di dalam yakni fikiran dan batin mereka itu tidak pernah yakni terlintas untuk mengingati Allah Ta'ala ketika mereka senang ataupun susah. Kata Allah yarham tuan guru saya Ustaz Ghazali Hasbullah dulu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan kenal dia, kenal tak?
Dia cukup tegas, cukup gasak, saya cukup. Tak ada tolak ansur. Dia kata, Syaril, satu saat kamu lupa Allah, fasik, munafik, kufur kepada Allah Ta'ala. Itu diajarkan saya, Ustaz Ghazali Hasbullah. Orang yang lupa Allah Ta'ala ni, dia kata, selalu lupa Allah Ta'ala, biar satu saat kufur. Ya Allah. Keras tu tuan-tuan. Keras bahasa dia. Tapi diajarkan pada saya. Dikenakan pada saya. Supaya apa? Supaya juga saya selalu ingat dan tuan-tuan juga selalu ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Yang ketiga, ciri-ciri orang munafik melalaikan salat fardu. Ramai yang tak sembahyang fardu berjemaah tuan-tuan. Bila tak sembahyang fardu berjemaah, kata pengarang kitab, itulah ciri-ciri orang munafik. Melalaikan solat fardu, yakni bermaksud sengaja melengah-lengahkan atau melambatkan mengerjakan solat, sehingga kan habis waktunya. Dilambat-lambatkan waktu, dia tak berjemaah. Ini sifat dan ciri-ciri orang munafik. Ya Karim, kita sembahyang Jumat aja bang. 5 waktu kita tak berjemaah. Dengar azan tu. Dengar azan. Dengar azan. Tapi tak datang. Nanti kita tengok sini. Apa kata pengarang kita ni? Yakni perkara ini akan mendapat ancaman dan seksaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka yang melambat-lambatkan waktu solat dan melengah-lengahkan, dan mereka melalaikan solat fardu. Firman Allah Taala, "Fa khallafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'u syahwat wa sawfa yalqauna khaya." Yaitu kemudian sepeninggalan mereka akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengganti-pengganti yang jahat. Disebabkan apa? Disebabkan ini mereka ini melalaikan solat, melambat-lambatkan solat. Sepatutnya pukul 1 waktu zuhur, tapi kita buat pukul 3, pukul 2. Sebab apa? Jaga bos, majikan. Bos bising tak boleh solat, bayar. Betul. Bos bising tak boleh solat. Kita lambat-lambatkan waktu. Ini kata pengarang kita ni tuan-tuan, itulah ciri-ciri orang munafik muslimin. Sidang Jumat amat sekalian, insya-Allah kalau tak mati kita sambung di lain kesempatan. Beti setakat tu masuk waktu dah. Tuan-tuan muslimin sidang Jumat amat sekalian, sebelum saya tutup iklan sedikit. Saya ada bawa pakej umrah tuan-tuan ya. 17 hari bulan ni saya akan bawa penerbangan menuju ke Mekah, Madinah. Tuan-tuan, ada satu seat lagi kurang. Ada satu tiket aja tinggal. Ya, penerbangan yang saya bawa tuan-tuan umrah bersama saya, setiap pergi menunaikan umrah, saya akan bawa masuk tuan-tuan ke tempat melontar jamrah. Tak ada dalam rukun umrah, tapi saya bawa masuk ke dalam tu. Tuan-tuan, saya bawa naik ke Jabal Nur dan seumpamanya. Saya sendiri pimpin, saya sendiri bawa daripada Malaysia sampai balik Malaysia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian, insya-Allah sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza astagfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya tuan-tuan berhajat nak memiliki kitab ni ya, ada dekat saya ya.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahil qail wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya.
Semoga dengan demikian kita akan terus diberi petunjuk, dipimpin dan dinaungi rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah pada hari ini adalah bertajuk Pemimpin dan Ilmu. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati sekalian. Hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Ketahuilah bahawa setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dipertanggungjawabkan ke atas kepimpinannya. Hadis muttafaq alaih. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Islam menegaskan tentang peranan dan fungsi setiap manusia sebagai pemimpin dan pengurus bagi segala urusan yang diamanahkan kepadanya. Kepimpinan adalah amanah, meletakkan seseorang manusia itu sebagai calon ujian yang akan ditentukan kedudukannya dan pencapaiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yunus ayat yang ke-14. Summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Kemudian kami jadikan kamu, wahai umat Muhammad, khalifah-khalifah di bumi, menggantikan mereka yang telah dibinasakan itu, supaya kami melihat apa pula corak dan bentuk kelakuan yang kamu akan lakukan. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian. Demi memastikan pengurusan dan kepimpinan yang mendapat penilaian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, serta menyelamatkan kita dari kecelakaan di akhirat, kita hendaklah melengkapkan diri dengan persiapan sebagai pemimpin. Persiapan yang paling diperlukan adalah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu yang berkait dengan peranan sebagai seorang pemimpin. Kita tidak cukup sekadar mempunyai kemahiran teknikal dan pengurusan yang berkaitan dengan bidang kita sahaja. Ini kerana kesudahannya kelak kita bukan sahaja disoal oleh majikan, rakyat, ketua, juru audit, bahkan kita akan disoal oleh Allah yang mencipta kita dan yang meletakkan kita dengan tugas-tugas tertentu sebagai salah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu telah mengingatkan kita tentang perlunya ilmu sebelum menjadi pemimpin. Beliau menegaskan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Hendaklah kamu belajar menjadi faqih sebelum kamu dilantik menjadi pemimpin. Riwayat Al-Bukhari. Keperluan mempersiapkan diri dengan ilmu dan bukan sekadar untuk menjayakan kepimpinan dan manfaat umat sahaja. Bahkan kita lebih kerap diingatkan tentang kehancuran dan kemusnahan yang berlaku adalah natijah daripada kejahilan manusia yang menjadi pemimpin. Sedangkan peranan kepimpinan yang sebenar adalah mengurus manusia dan alam ini dengan berpandukan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam memerlukan pemimpin yang menguasai ilmu agama dan ilmu kepimpinan. Sekiranya pemimpin tersebut hanya menguasai ilmu agama,
wajiblah ia menguasai ilmu-ilmu kepimpinan atau politik. Sebaliknya, sekiranya pemimpin tersebut hanya menguasai ilmu kepimpinan atau politik, wajib pula lah ia menguasai ilmu agama atau mendampingi dan mendapat nasihat daripada orang-orang agama. Maka tidak wajar ada ilmu agama dan ilmu politik tetapi tidak mengamalkannya. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa iza duyi'atil amanatu fantaziris sa'ah." Qala, "Kaifa idha'atuha?" Qala, "Iza wussidal amru ila ghairi ahlih fantaziris sa'ah." Apabila amanah dipersia-siakan, tunggulah saat kehancuran, hari kiamat. Badui itu bertanya lagi, bagaimanakah amanah itu dipersia-siakan? Jawab baginda, apabila diserahkan urusan kepimpinan kepada orang yang bukan ahlinya, yakni tidak layak, maka tunggulah saat kehancuran di hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain pula, baginda mengingatkan kita tentang bahaya terhadap ummah apabila mempunyai pemimpin yang jahil. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara lain terjemahannya, sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari dada hamba-hambanya, tetapi dia mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama. Hingga bila sudah tidak ditinggalkan sesiapa lagi yang alim, yakni berilmu, manusia melantik orang-orang jahil menjadi pemimpin. Bila mereka ditanya, mereka membuat keputusan tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain pula. Riwayat Al-Bukhari. Hadirin yang dihormati sekalian, sejarah telah mencatatkan bahawa generasi awal Islam telah memilih pemimpin mereka dalam kalangan orang yang berilmu dan memahami tanggungjawab agamanya. Lihatlah kepada para khulafah ar-rasyidin yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin umat. Mereka adalah orang-orang yang paling alim dalam kalangan para sahabat. Demikian juga Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan keadilannya itu. Beliau juga seorang alim yang sangat memahami urusan dan hukum hakam Islam. Dalam sejarah kita di negeri Selangor, Sultan juga bukan sekadar mendampingi ulama dan cinta kepada ilmu agama. Mereka juga berkecimpung dengan ilmu agama. Malah baginda juga terlibat secara langsung menjadi khatib dan imam. Contohnya Sultan Alauddin Sulaiman Shah, Sultan Selangor yang ke-6, telah menulis 2 buah kitab pohon agama yang dijadikan buku teks di sekolah-sekolah agama ketika itu. Ini menggambarkan kecintaan baginda kepada ilmu dan tahap keilmuan baginda dalam Islam. Sejarah juga merakamkan bahawa baginda sering menyampaikan khutbah Jumaat, khutbah hari raya di atas mimbar Masjid Al-Aidin di Kuala Langat. Ilmu itu mestilah difahami, dirasa dan diamalkan hingga dapat dihayati dalam kehidupan. Pemimpin masa kini dan masa depan wajib mencontohi kehebatan pemimpin masa lalu. Sebagai seorang pemimpin Muslim,
Mereka hendaklah memahami ilmu tauhid, fiqh dan akhlak. Jika pemimpin kuat akidah tetapi tidak solat, maka tidak layak menjadi pemimpin. Jika pemimpin kuat solat tetapi tidak mempunyai akhlak, tidak mempunyai akhlak seperti suka menyebarkan fitnah dan mengamalkan rasuah, pun tidak layak menjadi pemimpin. Oleh itu, pemimpin yang kuat pegangan akidah, amalan syariah, yang istiqamah dan berakhlak yang mulia adalah pemimpin yang layak dan sesuai untuk menjadi contoh dan dihormati oleh rakyat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sebagai mengakhiri khutbah Jumat pada hari ini, marilah sama-sama kita memberi tumpuan dan perhatian kepada beberapa tausiah berikut. Yang pertama, setiap pemimpin hendaklah sentiasa menuntut dan mengamalkan ilmu fardu ain dan fardu kifayah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pemimpin yang berilmu tanpa amal akan tersesat, dan pemimpin yang beramal tanpa ilmu adalah menyesatkan. Yang ketiga, setiap pemimpin akan dipersoalkan di akhirat tentang kepimpinannya dan apa yang dia pimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ammakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang dari melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang mungkar. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Al-Hajj ayat yang ke-41. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'un alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqna minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, sekali lagi marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfazam bi aini inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah Jalalata Malikinal Muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj Allahumma alimil auna wal hidayati wat taufiq wassihata wassalamata minka liwaliyi ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj fi amni wa salahim wa afiyatim bimannika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafin war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui perbadanan wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor. Jadikanlah kami di antara hamba-hambamu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhlah kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau-surau di negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al balad idfa' anna hadzal waba wal balaa wal marad wasyada'ida wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.
الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاح. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Teruskan para Pak Kansoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbin nas. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati ilahi ta'ala. Nusalli fardal jum'ati raka'atain imaman. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah. Inna salati la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd. Wala haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات. السلام عليكم. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل كما صليت وبارك على محمد كما بارك وعلى آل سيدنا في العالمين إنك حميد. السلام عليكم ورحمة الله. الله. السلام عليكم ورحمة الله. ونعوذ بك من شر. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا هو الحي القيوم
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حميدا حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا وإليك الطريق المستقيم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدنا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت. اللهم حوّن علينا في سكرة الموت النجاة من النار من الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد